kembali lagi di Malaysia hari ini bersama dengan saya Fazli dan Sofia. Hari ini sedar tak sedar dah pun memasuki 12 Syawal. Ada tak di antara kita yang masih lagi tunjuk QR code dekat orang terdekat dengan kita nak minta duit raya? Tak serik lagi ke? Dah macam-macam kes. Ada yang tertipu, ada yang nak transfer ke sini ke sana tetapi akhirnya scammer yang dapat duit. Ini menjadi trend sekarang ni, anak-anak muda barangkali yang mungkin kita gairah dapat duit raya. Kita kongsikan di media sosial. Tapi tahukah anda berkongsikan QR code anda itu boleh menyebabkan kebocoran maklumat awak punya nama, info, IC, alamat rumah, segalanya boleh ada di hujung jari scammer sebelah sana. Ya, kadang-kadang ada di antara kita yang ingat, yang anggap bahawa alah Sofia dengan Fazli ni saja je cakap kan. Alah mungkin mereka ni saja je nak takut-takutkan kita kan. Kejap lagi kita akan tunjukkan bagaimanakah kebocoran maklumat peribadi kita ditunjukkan secara langsung untuk anda. Tak percaya? Tunggu kejap lagi. Jom kita terus saja bersama dengan Encik Muhammad Rizman Azhari, pakar IT kita. Inilah orang yang akan menunjukkan kepada kita kan dia punya buktinya lah. Ya, Encik Rizman, tugas sangat penting hari ini. Mungkin kita mulakan dululah. Sekarang ni memang trend ramai anak-anak muda semua, bukan anak muda yang tak berapa muda macam mereka pun tak kisah berkongsikan QR code di media sosial. Nombor satu, apakah masalah di situ dan kenapa bahaya sebenarnya? Okey. Masalah yang paling besar bila bercakap pasal QR code ni adalah Facebook. Kita contohlah kita share dalam sosial media macam Facebook, Twitter ataupun sebagainya. Facebook, Fazli sendiri ada Facebook kan? Ada. Berapa ramai followers? 5,000 dah tak boleh nak add dah. Dah penuh. Yang kenal berapa ramai? Yang kenal? Oh, yang kenal tak tambah 1,000 rasanya. Itu jadi masalah je. Sebab bila kita share QR code kita ke dalam Facebook, yang mana kawan kita kadang-kadang 100 orang je. Yang 900 lagi kita tak tahu. Kita tak tahu latar belakang dia adalah scammer ataupun orang-orang yang simply boleh buat macam-macam kepada kita. So, itu jadi masalah. Bila kita share saja, apa yang jadi, orang akan scan duit raya. Memanglah kita nak jadi pemurah, tapi itu bukan caranya. Bila orang tu kita share, orang scan QR code kita, secara automatik orang akan tahu nama penuh kita. Betul. Nama penuh kita. Bagi scammer, kita boleh crawl di belakang daripada nama penuh, kita boleh dapatkan nombor telefon, kita boleh dapatkan IC, kita boleh dapatkan location, kita boleh dapatkan apa saja online transaction yang you dah buat, kita boleh dapatkan segala maklumat data. Sebab maklumat-maklumat ni dah dibocorkan di dalam black web ataupun dark web sendiri. Hanya disebabkan nama kita? Hanya disebabkan nama sahaja. Oh my God. Kalau Sofia punya nama lagi unik kan? So tak ramai orang dalam Malaysia yang pakai satu nama itu. Kadang-kadang macam nama saya akan ada 3-4 siap dengan IC nombor siap. Lengkap semua detail tu. Dan ada yang lebih teruk lagi, QR code tu, contoh katalah saya ada kawan saya pula share. Orang tu saya tak kenal, dia share QR code dia. Bila saya scan, apa yang boleh teruk jadi, dia akan pergi kepada link bank, minta masukkan username dan password. Secara automatik, orang yang share tadi tu, scammer tu, akan dapat segala detail username dan password login terhadap bank, Gmail dan sebagainya. Okey. Jadi kalau kita lihat sekarang ni dalam macam-macam aplikasi yang ada dekat handphone kita ni, rata-ratanya memang mempunyai QR code tersendiri. Dan Encik Rizman menyentuh berkenaan QR code yang bergantung kepada bank sahaja ke ataupun aplikasi-aplikasi yang lain? Secara menyeluruh. Saya boleh katakan QR code ni adalah untuk bagi duit dekat orang. Tetapi sebenarnya QR code tu adalah untuk activate you punya kamera, untuk masuk menceroboh dalam telefon you untuk baca segala data maklumat you. You dapat duit. Betul. Bila I share scan, katalah I scammer, I share I punya QR code, you scan, betul, you dapat duit raya pada I. Dalam masa yang sama, I dapat baca sebagai scammer, I dapat baca segala detail dalam telefon you. Pun boleh up to that level. Ini kita panggil sebagai phishing method yang selalu kita dengar, phishing. Elakkan klik link, elakkan itu, ini apa semua. Dulu kita kata klik link, jangan klik link. Yang bukan-bukan. Betul. Sekarang ni dia buat dalam bentuk QR code. Sebab QR code di belakang tu masih link sebenarnya untuk link kepada satu-satu akses yang lain. Jadi pendek kata, dengan kewujudan QR code ni, kalau kita tak berjaga-jaga, kita terus masuk perangkap scammer lah ni. So kadang kita scan, kita tak tahu, mungkin laman seseorang itu menunjukkan contohlah bank tu sebenarnya, tetapi kita tahu sebab rupa tu boleh dimanipulasi oleh scammer itu sendiri. Betul. Dan kalau sebab ramai orang cakap logik akal, selalu orang cakap itu. Logiknya takkanlah kita tak tahu. Itu kita fikir logik dia. Habis yang scammer, yang duk scam orang selama ni, itu tak kira logik kan. Kadang-kadang dalam teknologi ni kita tak boleh pakai logik akal. Kita kena belajar. Kita kena memahami QR code ni apa, link ni apa boleh jadi kalau salah dan sebagainya. Sebab yalah kita mungkin faham.
Tapi ada orang lain yang dia belajar, oh, ini nak bagi duit raya. Kawan aku dapat, aku pun boleh scan benda yang sama, aku akan dapat duit raya. Tapi tak tahu impak di belakang tu boleh membawa kepada masalah yang lebih besar. Itu masalah dia. Betul. Memang saya rasa satu perkataan yang mungkin boleh menarik perhatian kita adalah dulunya jangan klik link tu sebab klik link tu akan ke pautan yang seterusnya. Kan? Jadi sekarang ni betul lah. Kita sendiri yang pergi masuk link tu. Sebab kita scan QR code sebenarnya. Betul. Sebab ada link di belakangnya tu yang kita tak tahu kan. Okey. Jadi untuk membuktikan kita boleh buat demo sekarang ke? Boleh. Kalau anda rasa macam ni takut bergembur, takut tak sebenarnya, ada mereka yang boleh menunjuk ke kita, pakar-pakar ini, anak muda ini, yang bagaimana kalau kita salah masuk link, salah scan QR code ni, apa yang sebenarnya mereka dapat lihat di sebelah sana. Betul. Okey. Jadi macam mana caranya kita nak tahu yang scammer tahu kita punya profil apa semua? Boleh. Saya baik hati saya bagi duit raya kepada Fazli hari ini. Okey, ini apa nama Touch 'n Go wallet. Okey, so saya kena pergi Touch 'n Go wallet saya lah. Ada QR code di sini. Ada QR code di sini. Okey. Saya scan. Saya pay pula. Saya scan. Okey. Scan. Scan. Automatik akan masuk ke? Sekejap. Tinggal loading. Tak ada wifi ke? Sophia lah. Okey. Saya tak ada Touch 'n Go. Oh, iya ke? Dia selain daripada Touch 'n Go boleh guna lain ke? Kita pakai Touch 'n Go e-wallet sebab ini yang paling famous sekali. Kita cuba sekali. Cuba sekali. Tak ada masalah. Kita menunjukkan semudah-mudahnya bagaimana satu aksi. Kita scan QR code itu akan membawa kita ke satu laman sesawang di mana mungkin lepas tu informasi Fazli ni bakal ditunjukkan. Masih loading di situ ya. Wifi tak ada. Oh lah, tak dapat lah. Dia tengah loading. Dan set studio ni memang kurang sikit internet kita. Ada tak yang lain yang boleh kita tunjuk? Boleh. Sebab semua pakai internet. Masuk ke internet. So, kita buat macam ni. Okey. Masuk ke apa? Hotspot. Okey. Sementara kita teta internet di sana. Mungkin bagi anda yang baru saja bersama kita dalam perkongsian inilah. Sebenarnya masa 2-3 minggu semasa kita beraya ni ada banyak kes yang menunjukkan bahawa anak-anak muda ini berkongsikan QR code bank mereka sendiri dengan harapan untuk orang scan bagi duit raya kat dia. Tapi sebab dikongsikan di media sosial, semua orang ada akses tersebut. Jadi ada scammer pihak ketiga yang memanipulasikan dengan modus operandi mereka sendiri. Jadi akhirnya, nak jadikan cerita, kita hilang duit, kawan kita tu pun tak sedar yang dia digunakan dan scammer yang buat duit daripada kita. Faham tak? Itu yang menjadi masalahnya. Oh, ni? Dah dapat dah. Ya, betul. Ini? Okey. Dah masuk. View details. Okey, dah scan. Okey. Alright, dah. Saya bagi 96 sen. Duit raya, okeylah tu kan? Okey, Afak boleh tunjuk ke kamera? Mana? 96 sen ni duit raya saya bagi. Yang mana? Okey. Saya boleh setkan lah RM10 ke berapa ke. Ini sebagai contoh. Ni Cik Rizman bagi kat dekat Fadli. Okey, Kak Fad. 96 sen. Alright. Lepas tu? Okey. Relax. Dekat sana akan buat kerja untuk baca segala detail berkenaan dengan nama Fazli. So cerita kat sini, Afak dah terima duit raya? Yelah, secara peribadinya saya memang kenal Cik Rizman. Jadi saya ingat, Cik Rizman ni dah bagi saya duit raya lah. Awak dah happy dah? Dah happy dah. Okey, dah dapat duit raya. Cantik. Tapi di sebalik Cik Rizman. Di sebalik Cik Rizman, di belakangnya ada 2 orang yang sedang bekerja untuk mencari data peribadi saya. Apakah yang mungkin... Dah dapat dah? Dah dapat dah? Okey, apa yang boleh dikongsikan? Apakah data peribadi saya pada hari ini? Nama penuh, Cik? Nama penuh? Nama penuh Muhammad Fazli bin Fuad. Okey, betul. IC 2 belakang. Kita papa kat skrin ke? 77. Bahaya untuk Afak ni. Betul ke? 77. Betul, 77. Betul. Bagi birthday sekali, tapi jangan ada yang tahu dekat belakang tu, nanti orang tahu umur. Februari. Betul Februari, betul. Betul. Okey. Apa lagi yang pernah pakai gambar macam mana? Baju kotak-kotak ke? Baju kemeja. Kotak-kotak dalam IC. Tengok boleh ke? Gambar boleh tunjuk. Gambar nak tunjuk gambar ke? Gambar tu bahaya dalam IC. Dengan informasi semua. Gambar sekali. Okey, gambar IC. Sekejap. Saya boleh akses daripada sini, data. Okey. Kau boleh kita nak tampilkan segalanya, mana tahu scammer tengok rancangan MSX sekarang ni. Habis saya punya data. Saya risau untuk Afad. Data peribadi saya habis lah. Saya punya baca akaun bank, tahu tak berapa? Ya, itu kita tak buka habis. Tak buka habis lah. Okey, dia orang dah hantar kepada saya data ini. Okey. Jadi adik-adik ni dah buat kerja, dia dah bagi dekat Cik Rizman kita. Cik Rizman. Saya punya data peribadi. Betul lah? Betul ke? Oh, ini gambar IC saya lah.
Wow. Okey, apa yang dipaparkan kat sini saya tak boleh tunjuk kat anda lah. Dia tulis nama penuh saya betul, IC saya betul, saya punya birthday betul, gender betul, Nombor telefon pun betul, Alamat rumah pun betul. Oh my god. Dan gambar-gambar yang saya pernah upload dulu pun dah keluar juga kat sini. Segala sejarah tentang kehidupan awak. Ada dua phone number. Ada satu lagi phone number, tak salah saya 016. Tak tahu bila. Lama punya kot. Lama punya. So maksudnya daripada yang lama punya sampai yang sekarang ni segala detail boleh kaji. Okey. Encik Rizman, ada demo kedua ya? Ada demo kedua. Okey. Yang saya tambah tadi, yang bila kita dapat detail tu, itulah detail yang scammer akan buat kerja untuk call dan baca seolah-olah dia dah tahu pasal kita. Ya. Right? Itu modus operandi dia. Okey, demo yang kedua kita akan buat menggunakan QR code scan. Okey, seorang scan menggunakan kamera. So dia akan link kepada Gmail account sebab saya tak nak pakai online account or whatsoever, online transaction. Saya pakai link kepada Gmail account. Apa saja username dan password yang Fadli masuk ataupun Sofia masukkan, saya akan baca pada sana. Saya akan tahu segala username dan password. Kalau account bank, you masukkan username dan password, saya boleh mencuba masuk dan saya boleh baca segala detail dalam account bank tu ada berapa apa semua. Wow. Okey. Now kita buat yang kedua, demo yang kedua. Adakah selamat untuk kami? InsyaAllah selamat. Saya Sofia. Jangan cuma website kita jangan ditunjukkan lah. Just dengan Sofia. Okey. Contoh ini QR code. Biasa QR code macam mana? So sekarang ni kita try scan Siapa nak scan? Saya lagi. Hari ni pakat tak nak orang scan semua ni. Jelas kita fair and square lah ya. Ini adalah akses kepada kita buat akses kepada Gmail. Sebab saya tak nak akses kepada any online banking. Okey, ni email lah. Email lah. Okey, pada ketika ini saya dah masuk QR code-nya. Sibuk tengok. This QR code was created with a free account. Okay, sekarang sebab redirecting. Ini kita buat ni saja. Kita buat demo. Buat demo purposes. Oh, so ini bukan betul ya? So ini menunjukkan sign in continue to Gmail. Yes. Kalau sama saya masuk ni. Sama kan Gmail login? Sama. Okey, masukkan je. Alamak, tak ingat password. Tak apa, masuk yang fake. Masuk yang fake. Jangan masuk yang betul. Takut. Masuk yang betul keluar. Ada yang fake ke? Masuk je apa-apa nama. Okey. Sofia. Kata testing @gmail.com ke apa-apa saja. Okey, kita perlu belajar ya dekat Malaysia hari ini. Pada hari ini, jangan sewenang-wenangnya, semudah-mudahnya kita nak mengejar teknologi, scan QR code nak dapat duit dan sebagainya. Tapi di belakangnya itu, ada berlaku kecurian maklumat data kita. Okey, saya letak je. Bukan password sebenar, bukan akaun sebenar, tak apa ya? Tak apa, tak ada masalah. Sebab kita nak baca dekat situ username dan password yang Sofia masukkan. Okay, saya dah masukkan. Kalau anda dapat lihat di sini, seakan-akan satu web page yang sebenar. Kalau kita menggunakan Google, dia memang mudah tertipu lah. Lain kalau kita macam tengah rushing bekerja dan sebagainya. Okey, dah masuk? Settle? Safari cannot open the page. Okey, itu biasa. Cannot parse response. Alright. Idan, baca username untuk Gmail tu. Username sofiamhi@gmail.com. Okey, password? Hello space hello. Wow. Okey. Betul tak masukkan tu? Okey, so maksudnya kalau betul saya masukkan password dan username sebenar, mereka terus dapat segala informasi untuk mereka hack masuk Gmail saya. Betul. Ada satu lagi yang paling bahaya. Idan ada IP address ya, Idan? IP address. Maksudnya lokasi kita lah. Internet yang kita pakai. Berapa IP address tu? 172. Jangan sebut. Baca kat situ je. Okey, bahayanya bila ada IP address. Kalau kita sebagai hacker, daripada IP address tu kita boleh membawa kepada untuk membaca segala bentuk data dalam telefon, WhatsApp, Telegram, gambar dan sebagainya. Dia ada a few method lagi lah. Kita bincang setakat yang mana perlu saja untuk orang Malaysia tahu. Tapi bahaya bila dapat IP address kita boleh buat macam-macam benda dalam telefon tu. Seakan dia dah mirror terus, seakan macam terus akses ke dalam device kita. Tapi apabila Cik Rizman katakan sedemikian rupa, ianya membuatkan saya seperti takut pula lepas ni kan. Contohlah anda katakan kat televisyen kan kadang-kadang ada nak derma dan sebagainya. Kan memudahkan kerja kita, tak payah nak ingat nombor akaun, scan saja dekat TV dah bolehlah kita masukkan kita punya amount dan sebagainya. Adakah selepas ini kita tidak boleh gunakan teknologi itu ataupun bagaimana? Ataupun ada tak cara untuk nak menapis segala benda-benda macam ni berlaku? Dia nak menapis ni sebenarnya nak kata ada satu kaedah yang tepat tak ada. Sebab kita kena memahami teknologi ni macam mana dia bergerak.
Kalau kata yang bagi kepada account number kita tu dalam bentuk syarikat ataupun yayasan or whatsoever, tak ada masalah. Kita boleh scan dekat situ. Tapi bila kita scan, bila dia minta untuk kita masukkan any username dan password, jangan masukkan. Simple je. Sebab tak ada istilah bila kita scan kena masukkan username dan password. Betul? Sebab pihak ketiga kita tak tahu apa yang jadi. Sebagai orang Malaysia, orang biasa yang kita tak mempunyai teknologi ataupun pengetahuan teknologi, kita kena faham bahawa bila kita scan dia akan pergi kepada normal account bank terus deduct. Itu betul. Yes. Bukan bila scan masukkan username, masukkan password or whatsoever. Benda tu kita kena ada rasa curiga juga. Tolong ingat ya, itu sangat penting. Kalau kita scan masuk bank account tu dan minta kata password dan sebagainya, jangan masukkan sebab sepatutnya terus masuk akses ke akaun kita tanpa memerlukan password. Betul. Ingat itu sangat penting. Betul. Dan pastikan juga bila kita scan tu, kadang-kadang bila kita scan dia akan naik macam-macam pop-up. Suruh kita allow. Kita kan orang Malaysia yang prihatin. Kita main tekan je allow tu. Yes. Bila kita tekan allow, kita tak sedar kadang-kadang kamera kita boleh aktif ataupun gambar kita boleh ditransfer kepada pihak ketiga. Macam-macam. Itu ada pernah saya buat demo yang kita pernah aktifkan kamera orang dan kita boleh monitor pada jauh. Yang orang tu tak sedar kata kamera tengah aktif. Dia buat macam ni, kita nampak je lah daripada situ. Apa saja yang dia buat. Jadi apa saja macam dia balik rumah apa semua, ianya kita boleh akses dengan melalui handphone saja. Malahan ianya dah pun dikeluarkan dalam, tak silap ada filem-filem dekat luar negara pun dah buat juga kan macam tu. Tapi kita sebagai orang Malaysia harus ingatlah tentang perkara ini, dan yang paling penting apa yang kita belajar pada hari ini, jangan sewenang-wenangnya kita berkongsi kita punya QR code ni, ataupun janganlah kita nak minta duit dan sebagainya menerusi QR code ni. Ya, jangan sewenang-wenangnya kita percaya pada manusia, apatah lagi pada teknologi tanpa mengetahui apakah asal usulnya. Tolonglah beringat. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Rizman Azhari dan juga adik di sini Adik jangan bocorkan maklumat abang Muhammad Rashidan. Terima kasih. Mungkin kita macam terlampau light hearted lah, kita macam nak menderma dan sebagainya, tapi kita kena tahu juga apa risikonya. Betul. Yang paling penting macam Encik Rizman katakan tadi, jangan kita letakkan username password lah. Nak scan QR boleh, kita letakkan amount dah hantar terus. Macam tu. Terima kasih bagi pencerahan yang sangat-sangat penting hari ini. Okey, semoga itu memberikan sedikit sebanyak peringatan untuk anda semua. Fikir-fikirkanlah sebelum anda melakukan apa saja. Kita akan berehat seketika, Fad.